Lepas tu sampai ke hari ni dia tak ada filem baru. Jadi Paloh merupakan filem pertama aku dan filem terakhir buat Adman Saleh. Hai korang, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam channel Tok Ayah. Okay guys, sebelum kita mulakan topik kita hari ni, ni Tok Ayah nak recommend dekat korang daging singa mengau. Singa mengau. Ni daging masak hitam. Daging masak hitam. Produk dari Along Azandi. Along Azandi ni pelakon lah, pelakon Along Azandi. Dia buat produk daging singa mengau. Dia boleh terus makan je guys. Maknanya kita just panaskan, lepas tu makan dengan nasi panas, memang ngamah. Aku dah try dah, memang recommend sangat. Harga dia RM20, RM25.90. RM25.90 guys. Nanti aku akan letakkan dekat description kat bawah tu. Aku akan letakkan ni lah link ke Facebook dan juga ke IG Along Azandi. Okay guys, topik kita pada hari ni. Hari ni kita sembang-sembang pasal filem pertama aku. Filem Paloh. Filem Paloh yang penggambaran dia dilakukan pada tahun 2001 rasanya. Kalau tak silap aku 2001. Itu adalah filem pertama aku lah. Dia adalah sebuah filem yang diterbitkan oleh Filem Negara di bawah dana filem kenegaraan pada masa tu. Ada 3 filem seingat aku. Mula-mula ada filem Embun, Lieutenant Adnan, tak pasti mana dulu Embun dulu kot, Lieutenant Adnan, kemudian Paloh. Paloh ni yang ketiga dan yang terakhir. Okey. Macam-macam cerita ada semasa nak buat filem Paloh ni. Berakhir juga dengan kontroversi, dan nanti aku akan ceritakan apa kontroversi tu. Agak besar pada masa tu. Aku akan ceritakan dekat korang mula dengan macam mana aku boleh terlibat, aku boleh involve dalam filem Paloh. Sebab sebelum tu aku tak pernah berlakon filem, berlakon skrin. Tak pernah. Adalah sekali muncul watak kecil, 1 scene, 2 scene macam tu ada dalam sekali kot. Sebelum tu sekali je lah, dengan pengarah yang sama juga, Adman Saleh. Ada cerita apa dah tak ingat dah episod tu. Dan tak pernah lah. Dan sebelum tu aku banyak buat teater. Macam korang tahu, aku dulu seorang penggiat teater. Dalam teater pun aku tak banyak berlakon sebenarnya guys. Aku lebih banyak mengarah, tulis skrip, mengarah teater, apa semua kan. Dan berlakon jarang-jarang sangat guys. Adalah sekali dua macam tu. Bila aku berlakon, dapat tawaran untuk berlakon filem Paloh ni, agak suspend jugalah. Agak suspend juga sebab ialah kali pertama kan, berlakon dan jadi watak utama pula dalam filem tu. Aku tak pergi, maknanya aku tak cari, bukan filem Paloh ni bukan aku pergi audition ke, ataupun bukan mencarilah, aku tak mencari. Sebab aku tak pernah pun waktu tu untuk nak kata nak masuk jadi pelakon filem ni. Sebab aku lebih passionate aku lebih pada teater. Nak buat teater je lah. Lain-lain tak nak. Hidup dan mati pun nak buat teater je. Macam tu lah.
So aku dekati oleh pengarah filem Paluh, Adman Saleh. Waktu tu aku jadi tutor dekat Aswara. Adman Saleh lecturer dekat Jabatan Filem. Waktu tu jabatan. Sekarang Aswara dah ada fakulti filem, fakulti teater. Tapi dulu dia panggil department, jabatan teater, jabatan filem. Adman dekat jabatan filem, aku dekat jabatan teater, tutor. So kita ada relationship lah, kenal antara satu sama lain, sebab tempat kerja yang sama kan di Aswara. Adman datang, dia cakap dia nak lamar aku. Ini term lah, term dalam orang filem ni, orang drama filem ni, term dia melamar, merisik, meminang. Maknanya nak ajak lah, nak flower aku untuk ni berlakon dalam filem tu. Dia cakap dia buat watak Ahmad dalam filem Paluh tu memang sangat dekat dengan aku, dia kata. Dekat dengan aku dari sudut pengalaman, maknanya perjalanan hidup aku sebagai penggiat teater ni. Jatuh bangun aku, jadi macam-macam lah. Dia tahu cerita-cerita aku dalam dunia teater ni, sepak terajangnya macam mana aku struggle untuk nak buat teater masa tu. Jadi dia cakap watak ini memang sesuai untuk aku, dan dia memang buat untuk aku lah. So dia offer aku untuk bawa watak tu. So aku agree lah. Lepas tu baru pergi casting apa semua. So for sure aku dapat lah watak tu, memang sebab watak tu didesign dari watak aku juga. So aku dapat watak tu. Dan proses bekerja dengan Adman ni pula sangat tough lah. Sebab dia bukannya jenis yang baca skrip, dapat skrip seminggu dua lepas tu terus shoot. Tak. Dengan Adman tu aku ingat aku 3 bulan juga proses rehearsalnya, latihannya. 3 bulan latihannya, pergi script reading, duduk bincang pasal watak, karakter. Macam waktu tu aku kena berlakon dengan Janet Khoo. Jadi so nak dapatkan chemistry tu, nak pecahkan wallnya. So kita pun buat kita punya own homework, buat kerja rumah sendiri. Maknanya bukan hanya pergi rehearsal, memang full commitment lah. Nak cakap, aku ingat waktu tu macam Janet Khoo dengan aku, so nak pecahkan ice tu, breaking the ice tu, kita kena macam dekat luar pun kita macam bercinta lah, bercinta. So macam hubungan tu macam sangat rapat lah. Keluar makan sama-sama, pergi dating apa semua kan, nak balik bye-bye apa semua, hantar balik macam boyfriend girlfriend punya kehidupan. So kita buat macam tu lah. So dah memang rasa lah. So lama-lama perasaan tu datang, rasa sayang, rasa ni apa semua. So terbina sendiri chemistry tu. Tapi dalam cerita Paluh tu juga, sebab nanti dia akan ada, kalau korang tengok filem Paluh ni, dia akan clash dengan awet Cina dia ni, Ahmad ni, dengan Swilan. Dia akan clash nanti. So dia bergaduh, macam berpisah. So kita banner rasa tu, and then aku ingat banner rasa tu, and then lepas tu bila sampai dekat set kita pecahkan. Maknanya kita pecahkan rasa tu. So bagi rasa tu dah ada, rasa berpisah tu juga ada. Dua-dua rasa tu kita dah experience, dua-dua rasa tu. So itu yang kita gunakan untuk lakonan itu sendiri. Dan banyak juga orang bagi komen waktu tu, Janet Khoo punya acting dalam Paluh sangat best, sangat berkesan. Dan aku sendiri akui lakonan Janet Khoo memang best dalam filem Paluh tu. Okay, so enjoy lah, walaupun kerja tu sangat tough, tapi kita orang sangat enjoy buat benda tu, apa semua, rehearsal, proses apa semua. Sampai ada yang masalahnya adalah dari side management lah. So ada isu sikit waktu tu, yang waktu deal harga dengan aku, dia orang letak rendah sangat waktu tu guys, yang aku rasa macam
Yalah, aku tahu ini adalah filem pertama aku kan, dan aku tak pernah lagi berlakon dalam mana-mana filem. Tapi aku dah lama dalam teater, so aku pun tahu juga pasal rate, harga untuk berlakon filem apa semua kan. So kita pun ada juga dalam kita punya circle orang-orang yang berlakon filem ni, kita tahulah benda ni semua. So bila dia letak harga, aku ingat harga tu waktu dia letak 8,000. Mungkin kau orang, bagi kau orang rasa macam besar 8,000 tu, tapi kalau kau tengok dari segi proses kerjanya, 3 bulan rehearsal, 3 bulan syuting, 6 bulan guys. So 6 bulan tu aku kena letakkan segala-galanya kan? Maknanya seluruh hidup aku itu je, dah tak fikir benda lain lagi dah dan itu sangat rendah. Aku tak agree. So aku minta, aku tahu waktu tu paling ini pun kau boleh dapat dalam 30,000 macam tu. So daripada sumber yang aku dapat, maknanya untuk berlakon dalam satu filem sebagai leading ni kat sini dalam filem Paloh pula, aku memang shoot setiap hari guys. Kalau dia orang shoot 3 bulan tu, hampir 3 bulan shooting days tu, setiap hari aku ada scene. Dia tak ada yang macam hari ni aku break, tak ada scene, tak ada. Sebab semua scene ada aku. Kalau kau tengok balik Paloh, kau boleh nampak benda. Kalau tak ada pun mungkin satu scene, 2 scene yang tak ada watak aku. Tapi shooting days ni tetap sama. Sebab kadang-kadang satu hari tu kita shoot 3 scene, 2 scene, 3 scene dalam satu hari. Kalau scene besar sangat tu, kita akan shoot macam 3 hari satu scene. Macam opening scene filem Paloh tu, shooting ni proses untuk shoot dia 3 hari baru siap satu scene. Tapi ada juga scene yang kecil yang dia orang buat dalam 3 scene dalam satu hari. Ada 2 scene dalam satu hari. So kerja aku tu, komitmen aku tu sangat berat dan bukan mudah. So aku rasa 8,000 tu aku tak agree. So aku dah risik dengan member apa semua. So 30, so aku letak 30 pihak production tak agree dengan harga 30 tu. So dinaikkan sikit lagi daripada 8 jadi 15 kot, 15 macam tu. Lepas tu aku tak agree lagi, aku letak lagi harga baru dalam 20 lebih gitu, 20 lebih sikit gitu. Dia counter lagi, dia cakap last 17,000. So lepas ni dia tak boleh bagi lagi, dia katakan itu je maksimum. Kalau aku tak agree, aku boleh aku boleh undur diri lah. Dia orang akan cari orang lain. So aku decide masa tu guys, memang aku tak nak buat. Dia bukan pasal duit juga, sebab aku rasa macam kena game, kena ada benda rasa tak best. Nak cakap nego-nego ni buat kita rasa tak best sebenarnya. So bila dah rasa tak best tu, aku terus macam okey lah, aku pun ingat tak nak buat lah. So lepas tu Adman datang. Adalah aku berjumpa dengan Adman dan aku cakap aku mungkin tak buat benda ni sebab isu ni. Dan Adman cakap kat aku adalah aku ingat lagi perbualan tu kat kafe. Dia kata dia cerita yang tadi tu, yang dia buat dia watak dia memang dia buat untuk aku. Memang aku saja yang sesuai bawa watak tu. Dan dia cakap kalau aku tolak benda ni, dia kata aku tolak job ni, watak ni, production dah ada orang yang standby nak ganti. Sebab dia kata ada kalangan member-member juga, orang dalam ni juga yang masing-masing yang waktu tu adalah maknanya rival lah, semua nak naik kan. Kita faham lah, ada yang nak ambil peluang ni, opportunity ni untuk naik apa semua. So dia kata ada seorang pelakon ni, dia dah letak waktu tu orang offer dia untuk watak supporting dalam filem Paloh tu. Watak supporting dengan bayaran pun still rendah, 4,000. Watak supporting 4,000. So 4,000 ringgit. Pelakon ni cakap dekat production, dia kata dia tak nak watak supporting tu, dia reject, dia tolak watak supporting tu. Tapi dia kata dia akan buat watak utama ni, watak lead ni dengan harga 4,000. Dia cakap itu game dia pula, dia main game macam tu pula. So dengan harga 4,000, kita tengah fight untuk harga ni supaya setimpal, tapi ada
member yang letak harga yang lagi rendah. So bila letak gitu, so Adman cakap kalau kau tak buat, maknanya memang diorang akan ambil pelakon ni lah yang bayar 4,000 ni. So aku pula fikir pasal Adman apa semua, sebab Adman waktu tu memang dia tak nampak orang lain lagi dah, sebab daripada awal dia buat skrip tu, dia tulis skrip tu, memang dia nampak aku. Dan dia pun member waktu tu, memang aku rapat dengan dia. So aku cakap okey, aku buat. Dan aku buat ni memang untuk dia saja. Maksudnya aku tak serve orang lain, aku serve dia 100%, aku serve dia. Dia adalah captain aku. So aku sambung, maknanya aku teruskan lah. Aku buat juga dengan bayaran 17,000 itu. So rehearsal apa semua dah habis, pergi first day kat location, dah nampak dah benda tak best happen. Sebab producer ni baru waktu tu, dia producer baru. So dia sampai-sampai sebelum ni dia bawa kereta kancil je guys. Dia bawa kereta kancil, datang rehearsal, datang meeting, audition, kereta kancil 650. So hari pertama dekat location tu, dekat hotel aku, waktu tu kebetulan aku duduk lepak dekat luar tu, kat luar hotel, kat lobby, aku nampak ada kereta BMW 5 Series. Waktu tu kereta tu kira macam BMW yang brand new lah, yang baru, parking kat depan tu. Wah, tengok macam siapa ni. Tengok keluar producer producer tu guys. Aku tak cakap nama. Aku tak kata dia makan duit ke, dia apa ke. Mungkin dia beli kereta tu, dia pakai apa, duit tanah dekat kampung ke, tanah family dia ke, ayah dia punya tanah ke, dia punya tanah ke, dia jual, dan dia beli kereta tu untuk datang location. Fine. Tapi bila dia buat macam tu, benda tu pandangan orang dah jadi macam orang dah mula ni, sebab bayaran murah, apa semua dapat payment rendah-rendah, bajet 3 juta kan, payment rendah. Kemudian director pula komplain benda, minta itu tak dapat, minta ni tak dapat, alasan dia bajet tak cukup, bajet tak ada. So benda-benda ni menimbulkan menimbulkan syak wasangka, syak wasangka orang waktu tu. So suasana kerja tak best dah jadi macam dua tim director, tim producer. So dah jadi macam ada dua tim. Tapi aku stay ada kat tim director, sebab aku memang itu dah janji, dah janji dengan director yang aku akan stay dengan dia lah. So buat proses shooting tu apa semua. Tiap malam aku lepak kat bilik tu, sebab 3 bulan shooting tu, hampir 3 bulan shooting tu, memang kita orang memang berkampung kat Ipoh. Kat Ipoh, kat hotel kat Ipoh. Jadi duduk kat sana. Jadi malam-malam aku kadang pergi lepak bilik director. Adalah assistant director, kru apa, DOP datang lepak dengan director. Itu standard dalam pasal kerja, sebab malam bila habis shooting, malam esok nak buat scene yang scene baru esok, so kita akan duduk dengan director untuk discuss pasal scene tu apa semua kan, pasal karakter, kalau ada DOP sekali, pasal macam mana nak capture esok apa semua. So ada proses-proses tu setiap malam. Siang shooting, malam duduk discuss. Adman pun mulalah bercerita pasal tekanan lepas kita dah 2 minggu, masuk minggu ketiga kita shoot. Dia dah mula rasa kekecewaan dia, sebab benda yang dia rasa tak best, sebab banyak benda yang dia tak dapat. Sedangkan bajet 3 juta, tapi dia nak itu, nak ini tak dapat, minta itu tak dapat, minta ni tak dapat, untuk nak buat filem tu. Dapat ni lah, dapat notes lah apa semua pasal ni. So dia senang cakap tak best lah, dia rasa tak best waktu kita duduk dengar layan dia cakap apa semua. Itu sajalah, tak ada dia. Tapi time tu lah, sekarang ni tak ada apa dah. Tapi masa tu kita rasa macam ada rasa garis pemisah lah. Jadi tak best buat dia. Tapi dari segi kerja shooting, kita bagi ni okey semua, tak ada apa. Kita turun location untuk shoot apa semua, memang kita full commitment. Kita bagi, tak ada nak ni apa semua, kita dah lupakan, ada janji, kita siap kerja tu lah. So duduk kat sana habis shooting, baru balik KL. Balik KL dah habis shooting apa semua, filem dah siap apa semua. So
dah habis dah kerja, aku dah dengar cerita dari Adman, dari pengarah, kata ada isu masalah lagi dekat post production. So, dia tengah nak settlekan benda ni pasal editing lah apa semua. And then dia satu hari tu dia cakap yang filem dia dilarikan, dia tu guys. Filem dia dilarikan, maknanya production dah bawa lari filem tu pergi edit tempat lain. Tak nak bagi dia edit filem tu. So dia orang nak edit secara dia orang sendiri. Dia ambil semua footage tu. Kita orang shoot waktu tu filem guys. Dia bukan macam sekarang kita pakai pakai digital, pakai pakai tape sekarang pakai card. Pakai card. Dulu tak, dulu dia memang pakai filem lah. Kalau waktu syuting dulu ni, Adman akan seminggu sekali dia akan turun ke KL untuk check footage. Filem ni nak kena cuci dulu, cuci baru boleh tengok, baru boleh test tengok jadi ke tak yang ambil. Sekarang ni shoot ini boleh check balik jadi ke tak. Masa tu tak tahu, shoot dulu dah siap seminggu tu dia balik untuk tengok, preview balik semua yang dah dicuci tu. Kalau okey tak ada masalah, okey. Kalau ada masalah, so balik, so dia kena take note yang dia kena shoot balik scene mana yang tak jadi. So sebab tu dia macam seminggu sekali kita akan ada down day, dan down day ni sebenarnya untuk director pergi check dia punya footage balik. Itu masa filem lah. Sekarang dah tak perlu lagi lah benda tu. So sekarang ni kalau ada down day pun untuk nak bagi rehat je lah, bagi semua orang boleh rehat. So filem dia pun dibawa lari, dia kata dia tak boleh, so dia frust. So bila main kat panggung dia macam tak happy lah. Dia tengok dia tak happy dengan filem tu sebab dia rasa macam ada bukan dia punya final touch tu, dia tak dapat nak letak kat situ. Dia tak dapat nak ni kat situ. So dia tapi filem ni menang waktu FFM tahun berapa tak ingat, waktu tu Festival Filem Malaysia, filem Paloh menang sebagai filem terbaik dan pengarah terbaik. So waktu dia naik ke atas tu, dia pegang trofi dia tu, dia cakap kalau kita nak majukan industri filem di Malaysia, kita kena hapuskan rasuah dalam industri filem. Dia cakap macam tu waktu malam anugerah ucapan dia, speech ya. So esoknya newspaper keluar, ingat lagi Utusan Malaysia tu keluar, muka depan tu terpampang gambar Adman Saleh di belah kiri, belah kanan. Di belah kanan tu kan ni berita, kalau buka surat khabar dulu, muka depan tu dia ada tajuk utama, kemudian yang second belah kanan tu tajuk kedua. Sebelah ni berita pasal Dr. Mahathir, sebelah ni gambar Adman Saleh, dan bawah tajuk apa maksud kata-kata Adman, tanda soal. Lepas tu sampai ke hari ni dia tak ada filem baru. Jadi Paloh merupakan filem pertama aku dan filem terakhir buat Adman Saleh. Filem ketiga dia dan filem terakhir. Lepas tu dia tak buat lagi filem. Dia ada, aku ingat waktu shoot Paloh tu, masa shoot Paloh tu, proses buat Paloh tu, dia ada discuss dengan aku. Dia kata ada satu skrip dia tengah buat sekarang ni, dah siap, tajuk dia Keladak. Masa tu lah dia cakap dah siap, tajuk dia Keladak, cerita pasal pembalakan haram dekat Sarawak yang melibatkan orang Penan, kaum asli Penan dekat Sarawak tu, yang dulu ada cerita pasal pembalakan, so konflik antara dua ni. So dia nak panggil aku jugalah, maknanya untuk terlibat dalam filem tu, sebab dia dah discuss dengan aku. Dan sampai sekarang filem tu tak shoot, dan dia pun tak ada filem lain selepas Paloh. Tak tahu, bukan dia tak nak, dia masih nak buat, tapi apa yang menghalang dia, siapa menghalang dia tak tahu. Tapi dia cakap dia ada dapat dana untuk ni, dia dapat bajet, dia dapat funder, tapi funder tarik diri. Tapi kejadian ni semua berlaku selepas ucapan dia di atas pentas FFM waktu tu. So
So aku pun memang teringat nak pergi interview dia. InsyaAllah aku akan cari dia untuk pergi interview dia. Sebab dah lama aku tak jumpa dia sebenarnya guys. Start daripada 2010, lepas aku berhenti daripada Aswara, aku berhenti mengajar dekat Aswara tu, aku tak sambung kontrak lah, tak sambung kontrak untuk mengajar tu 2010 sampai sekarang lah. Hanya ada rasa-rasa juga ni dalam hati aku ni yang nak jumpa dia. InsyaAllah aku akan pergi cari dia, jumpa, dan mungkin kalau dia sudi mungkin kita boleh interview dia untuk sembang-sembang sikit pasal filem pada zaman dia lah. Okay guys, itu saja perkongsian aku untuk hari ini. Okay, harap korang semua enjoy. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.